Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam pengajian Kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili. Telah kita sempurnakan bab pertama fasal yang ketiga, dan hari ini kita akan teruskan lagi perbicaraan bab yang pertama fasal yang keempat pada menyatakan perut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia, yakni perut, bagi anggota, bagi engkau. Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Pengarang kitab ini Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili jelaskan kepada kita berhubung tentang satu anggota daripada 7 anggota, yakni perut. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perut ada di situ faedah untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Untuk kehidupan akhirat itu disebut yang bangsa agama, dinisbahkan, maknanya dihubungkan. Anggota perut Allah Ta'ala jadikan kepada setiap manusia, memberi faedah untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Apabila anggota perut itu dijaga, dipelihara mengikut tuntutan agama. Faedah yang bangsa dunia kita faham, bagi memenuhi keperluan hidup di dunia, manusia perlukan perut. Tanpa perut, manusia takkan hidup di dunia. Untuk terus hidup di dunia, manusia perlukan satu anggota, iaitu perut. Sebab itu disebut faedah yang bangsa dunia. Kenapa disebut perkataan bangsa? Dinisbahkan. Faedah tu menghubungkan kehidupan dunia. Adapun faedahnya yang bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani, yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia, yakni berterusanlah, berpanjanganlah titihan generasi manusia di muka bumi. Baik, dijelaskan kepada kita nilai perut. Ya,
nilai perut berbanding dengan anggota-anggota yang lain. Al-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah, menjelaskan kepada kita tubuh badan manusia dibina oleh 3 unsur. Ketiga-tiga ini adalah unsur yang zahiriyah, jasmaniah. Organ pertama, kelenjar kedua, tisu ketiga. Organ, kelenjar, tisu. Jadi kalau sebut organ di sini merupakan anggota dalam badan. Anggota dalam badan kita yang tak nampak. Kalau sebut organ di situ, jantung organ, limpa organ, hati organ, begitu juga paru-paru organ, buah pinggang organ, usus besar, usus kecil organ. Itu membina tubuh badan manusia. Yang kedua, kelenjar, cecair-cecair yang kita perlukan ada pada tubuh badan kita. Dan yang ketiga, tisu. Kulit adalah tisu. Kulit tisu, daging pun tisu. Cuma darah itu cecair. Darah itu juga disebut sebagai tisu. Dan istilahnya ada lagi yang disebut kelenjar. Organ, kelenjar, tisu. Itulah yang membina tubuh badan manusia. Organ, kelenjar, tisu ini dia menjalani perkembangan. Dia ada nilai tumbuh, tambah, kembang, subur. Kesemuanya bergantung kepada perut. Perut yang akan menentukan nilai tumbuh, tambah, kembang, subur untuk organ, kelenjar, tisu. Itu peranan perut. Kemudian Al-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali kemukakan juga kepada kita. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah. Dan kenyataan Imam Al-Ghazali ini diguna pakai oleh Al-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandiri, iaitu berhubung tentang peranan perut. Perut menghadamkan makanan. Maka Imam Al-Ghazali mengambil kenyataan Imam Asy-Syafi'i, setiap 40 butiran gandum yang dimakan akan berubah menjadi setitis darah setelah sempurna dihadam oleh perut. Bila kita makan gandum, maknanya tepung gandum yang kita makan yang dah diproses menjadi roti. Daripada tepung daripada bijirin gandum. 40 bijirin gandum diproses menjadi tepung. Tepung dibentuk roti. Roti dimakan. Maka daripada 40 butiran gandum dihadam dalam perut manusia menghasilkan setitis darah. Daripada 40 titisan darah dalam badan manusia akan berubah menjadi setitis
air mani. Begitu juga berubah menjadi setitis susu. Itu nilai, maknanya perut, peranan perut. Maka dengan sejahtera segala anggota perut, yakni seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit yang menegah, daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Jelas pengarang kitab ini Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili sebenarnya nak bentangkan kepada kita hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ad-Darqutni. Imam Ad-Darqutni, aslu kulli da'in al-baradah. Aslu kulli da'in, punca segala penyakit itu ialah al-baradah. Alif lam ba ra dal ta marbutah. Al-baradah. Al-baradah ni apa? At-tuhmah. Apa itu at-tuhmah? At-tuhmah itu ialah masalah penghadaman. Maka apabila kita terjemahkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'id, punca kepada segala penyakit dalam tubuh badan manusia itu ialah al-baradah, masalah penghadaman. Masalah penghadaman maknanya apabila perut tidak dapat menghadamkan sempurna apa yang kita makan, apa yang kita minum, maka akan lahirlah pelbagai penyakit. Kerana pentingnya penghadaman ini ialah untuk menghasilkan darah. Begitu juga air mani dan susu. Jadi apabila perut tidak dapat menghadamkan makanan dan minuman dengan sempurna, bukan darah yang dihasilkan, penyakit pula yang dihasilkan. Aslu kulli da'in al-baradah. Maka perlu memberi perhatian kepada satu anggota yang disebut sebagai perut. Apabila adanya penyakit itulah yang dinyatakan di sini menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Dan ada pun faedahnya anggota perut yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan berjima, bersetubuh. Kerana ketiga-tiganya, makanan, minuman, jima, itu adalah ia pada ketika sihat perut. Sihatnya perut dapat menghadam dengan sempurna makanan, minuman, maka sihatlah tubuh badan, maka dapatlah dinikmati betapa lazatnya apa yang dimakan, betapa lazatnya, sedapnya apa yang diminum. Begitu juga jima. Baik,
Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya umat manusia yang menjalani hidup di muka bumi ini makanan yang terbaik untuk dimakan dan minuman yang terbaik untuk diminum. Maka jangan salah makan, jangan salah minum. Perlu teliti dalam memilih apa yang dimakan dan apa yang diminum. Sebab itu daripada 114 surah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan satu surah khas, namanya surah Al-An'am. Binatang-binatang ternakan. Binatang-binatang ternakan di sini ialah binatang-binatang yang diternak berkaki 4, kata Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, wafat pada tahun 676 Hijrah. Dalam kitabnya Al-Majmu'. Al-An'am, binatang-binatang ternakan yang berkaki 4, unta, lembu, kambing. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan binatang-binatang ternakan yang khas untuk diternak. Bukan semua binatang boleh diternak. Binatang-binatang yang Allah Ta'ala khaskan untuk diternak. Kalau kita perhatikan pada ayat 35 suratul Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Sadaqallahul azim. Wal budna, dan unta yang diternak. Begitu juga lembu-lembu yang diternak. Begitu juga kambing-kambing yang diternak. Kami telah jadikan unta, lembu, kambing yang diternak itu untuk kamu, wahai manusia, bagi menyempurnakan sebahagian daripada syiar-syiar agama Allah, min sya'airillah. Dan bagi kamu, wahai manusia, terhadap binatang yang kami khaskan untuk diternak, bagi melaksanakan tuntutan-tuntutan agama itu, ada sesuatu yang terbaik untuk kamu nikmati. Lakum fiha khair. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan satu kalimah khas selain daripada Al-An'am. Allah Ta'ala datangkan perkataan Al-Budna, itu jamak taksir daripada badanah. Asal badanah ni adalah unta. Kalau sebut unta, badanah. Badanatun itu maknanya unta yang diternak.
Pun begitu Allah Ta'ala datangkan kalimah jamak taksir al-budna, maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya Al-Jalalain, maka apabila didatangkan dengan kalimah jamak, ianya merangkumi 3 binatang yang khas diternak bagi memenuhi tuntutan agama: unta, lembu, kambing. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perakukan betapa daging unta, daging lembu, daging kambing itu ada nilai yang terbaik untuk manusia raih dan manusia peroleh. Khairun, sesuatu yang terbaik. Maka makanlah daripada daging unta yang diternak, daging lembu, daging kambing yang diternak. Manusia akan dapat nilai yang terbaik. Yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala haruskan, fa iza halaltum fastadu, maka apabila kamu bertahallul, selesai melaksanakan ibadah haji, fastadu, maka bolehlah kamu berburu. Binatang buruan bukanlah digalakkan sebagai sumber makanan, tetapi binatang buruan diharuskan, bukan galakkan. Jadi diharuskan berburu. Kenapa? Orang terdesak, dia nak makan, binatang ternakan tak ada. Oleh kerana binatang ternakan tak ada, maka terdesak untuk terus hidup, harus baginya berburu. Fastadu, berburulah. Dalam perburuan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, bukan semua binatang boleh diburu. Oleh itu binatang-binatang buas tak boleh diburu. Binatang buas tak boleh dijadikan perburuan. Maka binatang buas sama sekali haram memakan dagingnya. Haram memakan dagingnya. Baik, agak panjang sikit. Benda ni mudah, tapi perlu dijelaskan. Kenapa? Kerana nak jelaskan di sini bahawa anggota yang keempat daripada 7 anggota yang kita bicarakan, anggota yang keempat adalah perut. Maka perut itu ada tugasnya menghadamkan makanan. Ya, tapi ingat, punca segala penyakit adalah perut yang tak dapat menyempurnakan penghadaman. Maka tak semua makanan mampu dihadam dengan baik, tak semua minuman mampu dihadam dengan baik. Maka kita memahami bahawa Allah Ta'ala dah khususkan perut ini hanya mampu menghadam dengan baik, dengan sempurna binatang-binatang ternakan. Daging daripada binatang-binatang ternakan, unta, lembu, kambing. Begitu juga lahman tariya, lahman tariya, daging yang ranum daripada ikan di laut. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa ikan
amat istimewa berbanding dengan daging binatang-binatang ternak ni. Kerana ikan itu lahmang tariya, daging ikan tu ranum. Kalau sebut ranum tu sedap, nikmat, sempurna penghadaman dalam perut manusia. Baik, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita makan daging-daging daripada binatang yang diharamkan memakannya. Apa dia? Binatang yang tak boleh diternak dan binatang yang tak boleh diburu. Apa dia? Binatang buas. Binatang buas larangan memburu dan larangan menternak. Baik, babi. Babi sebenarnya adalah binatang buas. Maka dilarang menternak babi, khinzir, dan dilarang memburu babi. Punya pasal lah nak makan daging babi? Tak. Larangan. Allah larang. Kerana babi tidak dikategorikan sebagai al-an'am dan juga tidak dikategorikan sebagai al-budna. Babi adalah binatang yang dikategorikan sebagai binatang buas. Maka haram menternaknya, haram memburunya, haram memakan dagingnya, haram anggotanya. Tapi manusia menjadikan daging babi sebagai, orang kata, sumber makanan utama. Kenapa pula? Kerana babi mudah membiak berbanding dengan binatang-binatang ternak yang disebut dalam Al-Quran. Mudah membiak. Baik. Oleh kerana dia mudah membiak, mudah dikembangkan, peduli apa? Manusia jadikan sebagai sumber makanan. Apabila manusia jadikan daging babi itu sebagai sumber makanan, maka akan di sini menyalahi adat kehidupan manusia dan menyalahi syarak yang Allah Ta'ala tetapkan. Pastinya ada kemudaratan. Tak mudarat lah. Makan daging babi tak mati pun, badan gemuk pula, sihat pula, bertenaga pula. Ini yang perlu nak dijelaskan. Ini perlu nak dijelaskan. Waktu Walid belajar tafsir Al-Jalalain dengan tuan guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman, panggilan manjanya Pak T, Walid ingat apabila sampai kepada ayat 90 surah Al-Ma'idah, Pak T bahas Maghrib sampai Isyak, lebih pula waktu. Wah, macam nak khatam kitab, satu ayat pun bahas panjang. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Baik, kita faham maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan sama sekali innamal khamru, arak, wal maisir, judi, wal azlam, tenung nasib. Allah haramkan ketiga-tiga perkara itu. Allah haramkan arak. Haram kita minum arak.
Kenapa? Rijsun, rajim sin, kotor, jijik, min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Perhatikan, arak tu kotor, jijik kerana amalan syaitan. Judi kotor, jijik, amalan syaitan. Tenung nasib kotor, jijik, amalan syaitan. Baik, kita ambil arak. Kerana arak diminum, kemudian dihadam dalam perut, kotor, jijik kerana amalan syaitan. Baik, masa Pak Teh bahas tu, Pak Teh kata sebagaimana keterangan diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Uthman Al-Khubawi, Asy-Syaikh Al-Imam Uthman Al-Khubawi wafat pada tahun 1223 Hijrah. Baik, tokoh ulama Azhar pada ketika itu dah wafat 200 tahun yang lalu. Kerana ulama pada zaman itu mula menghurai keterangan-keterangan yang dibagikan oleh seorang tokoh ulama zoologi Islam, Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi. Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri, boleh baca Dumairi, boleh baca Damiri, ya, yang wafat pada tahun 808 Hijrah. Dikarang satu kitab Hayatul Hayawanul Kubra, ada kitabnya kita, Hayatul Hayawanul Kubra. Waktu Walid jaga lembu Pak Teh tu, Pak Teh kata, Hanafiah kita baca kitab Hayatul Hayawanil Kubra, menceritakan tentang hal ehwal binatang-binatang yang besar. Bahasa sains disebut zoologi. Maka di situ menghuraikan tentang kotor jijiknya arak tu. Apatah lagi apabila diminum arak tu, perut takkan dapat menghadam dengan sempurna. Ianya akan membawa dua penyakit, penyakit zahir dan penyakit batin, penyakit jasmani, penyakit rohani. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kotor, jijik. Malah Allah Subhanahu Wa Ta'ala perakukan bahawa arak itu daripada amalan syaitan. Apa kena-mengena amalan syaitan? Jalan syaitan untuk menyesatkan manusia adalah dengan arak. Baik, maka didatangkan satu riwayat yang tidak masyhur oleh Asy-Syaikh Al-Imam Uthman Al-Khubawi. Sewaktu bahtera baginda Nuh alaihi salam mendarat di kemuncak gunung Judi, wastawat alal Judi, Allah sebut dalam Al-Quran, turunlah baginda Nuh alaihi salam bersama dengan pengikut sianya. Begitu juga binatang-binatang yang mampu menaiki bahteranya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Baik, baginda Nuh alaihi salam untuk terus hidup, baginda Nuh alaihi salam pun tanam di lembah gunung Judi, lembah yang subur, tanamlah biji benih anggur. Tanam biji benih anggur. Tanam, tak berapa nak subur. Iblis
yang dapat menaiki bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Kan boleh ada cerita dulu. Kan? Maknanya ketika bahtera Nabi Nuh alaihissalam dipukul ombak, tiba-tiba Nabi Nuh alaihissalam mendapati ada seorang lelaki tua kesejukan duduk di hujung dek, iaitu di hujung bahtera. Apabila Nabi Nuh alaihissalam cuba mendapatkan lelaki tua ni, dia cuba melarikan diri. Rupa-rupanya dia itu adalah iblis. Yang apabila tanya dengan iblis, kenapa engkau naik bahtera aku? Iblis beritahu, tak ada siapa yang boleh selamat melainkan menaiki bahteramu, wahai Nuh alaihissalam. Iblis pun tak boleh selamat. Dia nak selamat pun dia kena naik bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Baik, pendek cerita, apabila turun daripada bahtera, Nabi Nuh alaihissalam tanam pokok anggur, tak berapa nak subur. Tetapi iblis tanam pokok anggur juga, subur. Tu min amali syaitan, subur. Maka iblis beritahu dengan baginda Nuh alaihissalam, kiranya nak subur pokok anggur ini, dan nanti buah-buahnya itu akan subur, dan perahan airnya itu disimpan, akan menjadi arak yang sangat lazat lagi memabukkan. Maka bajailah pokok anggur ini dengan darah-darah binatang buas. Kan ada binatang yang sama-sama naik itu, iblis pergi tangkap binatang itu, dibunuhnya 7 binatang buas. Apabila dibunuh 7 binatang buas tu, darah daripada 7 binatang buas tu dijadikan baja untuk menyuburkan pokok anggur yang ditanam oleh iblis. Memang pokok tu subur dengan izin Allah, dengan takdir Allah, subur pokok tu, buahnya pun ranum. Maka iblis ajarkan kepada manusia bahawa buah ini perlu diperah dan diperam supaya menggila, lazat, nikmat, sedap dan memabukkan. Maka baginda Nuh alaihissalam terkejut dan bertanya dengan iblis. Maka iblis menjelaskan, sebab itu datang hadis, arak adalah ibu kepada segala kemaksiatan. Kerana orang yang minum arak, pastinya perut takkan dapat menghadamkan dengan sempurna. Malah apabila tak dapat hadam dengan sempurna, lahirlah 2 penyakit. Penyakit jasmani, penyakit rohani. Apa penyakit rohani? Penyakit rohani di sini, orang yang minum arak ini jahatnya, ganasnya sama seperti jahat dan ganas 7 binatang buas. 7 binatang buas. Sebab itu Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri wafat pada tahun 808 Hijrah, karang satu kitab, Hayatu Hayawanil Kubra. Karang kitab tu. Kenapa? Untuk mengklasifikasikan, nak klusterkan. Ini bukan kluster COVID-19. Nak klasifikasikan binatang-binatang ternakan, al-an'am, binatang-binatang buas. Dan disitu dinyatakan binatang buas haram makan dagingnya. Binatang-binatang buruan harus memburu dan harus makan dagingnya. Di situ Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi Ad-Damiri jelaskan kepada kita. Termasuklah kajiannya terhadap 7 binatang buas.
bahaya. Minum arak, orang yang minum arak itu akan lahirlah penyakit rohani, iaitu jahat, buas, sama seperti binatang buas, mewarisi tabiat 7 binatang buas. Apatah lagi makan daging binatang buas. Makan daging binatang buas. Baik. Apakah binatang buas yang dimaksudkan di situ? Ada 7. Yang pertama, al-asadu, singa. Ya, singa merupakan binatang buas. Yang kedua, an-namru, harimau. Yang ketiga, harimau bintang. Singa, harimau belang, an-namru, harimau bintang. Yang keempat, beruang. Binatang buas. Yang kelima, serigala, binatang buas. Yang keenam, anjing. Bukan ke anjing tu yang jenis anjing katik tu lawa? Tidak. Serigala lain. Anjing pun dikategorikan, diklasifikasikan sebagai binatang buas. Hanya boleh dijinakkan, tu namanya kalbun mu'al, anjing yang boleh ajak bermain. Mula'ab, kalbun mula'abun, anjing yang boleh diajar. Mula'ab, la'iba tu main. Mula'ab, kalbun mula'ab, kambing pula, anjing yang boleh diajar, dibuat main untuk menjaga kebun rumah, tapi dilarang memasukkan anjing ke dalam rumah, kerana binatang buas ni malaikat tak bersama. Binatang buas ni malaikat tak bersama. Sebab itu jangan bela anjing. Bela anjing di luar rumah untuk jaga kebun, boleh, itu diharuskan. Itu pun kalbun mula'ab, anjing yang telah diajar, dididik. Binatang buas ni dah memang ada hadis menyatakan tak boleh kita ternak, kerana dia pasti akan mencederakan tuannya. Macam mana pun, kalau kita jadi seorang macam cerita orang putih tu, BBC Earth, macam mana dia boleh jinakkan binatang buas. Akhirnya binatang buas yang dijinakkan tu yang gigit dia, yang bunuh dia. Tu kategori binatang buas tu. Baik. Yang keberapa? 7. Yang keenam, yang ketujuh, musang. Ni bukan musang berbulu ayam. Ni pun bukan musang janggut. Musang. Jadi kenapa musang tu disebut binatang buas? Musang disebut binatang buas itu kerana daripada ketujuh-tujuh, musang adalah binatang yang paling kuat dendamnya. Walaupun badan tak besar, tapi dia kuat dendamnya. Dia akan berulang-ulang datang. Jadi kalau orang ternak ayam, orang cukup takut dengan musang. Kerana musang dia akan datang, reban yang sama. Dendam dia itu
dia akan datang dan datang dan datang dan pergi. Itu tabiat musang yang diselidiki oleh Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri, wafat pada tahun 808 Hijrah. Begitu maknanya. Maka apabila kita makan daging-daging binatang buas, sama sekali kita akan mewarisi tabiat binatang buas. Wal-i'yazu billah. Walaupun kita mengatakan bahawa tidak beracun, tidak beracun pun begitu, maknanya kenapa babi tak termasuk dalam 7 binatang buas? Sebenarnya babi adalah binatang buas, akan tetapi tidak dimasukkan dalam 7 yang utama. Yang paling buas tu 7, kategori tu 7. Tapi babi mungkin tangga yang ke-8, tangga yang ke-9. Dengan kata lain, memanglah kita makan daging babi itu, kita kata tak beracun. Ada orang kafir katakan tak beracun. Sedap apa disalai, dia kata gitu-gitu kan. Macam balik kawan budak-budak Cina, tanya dengan budak Cina, sedap ke daging babi? Salai sedap lah, anak pia. Tak matilah, dia kata. Badan sihat apa, kuat tenaga apa. Memanglah. Mak Saleh pun kita tengok, kalau cerita-cerita dia pun, dia makan daging babi. Tak mati pun, badan dia besar, main bola menang pula, kalah Johor JDT. Ya, bukan itu persoalannya. Bahaya tu, makan daging tu mewarisi tabiat tu, tabiat. Pesanan Pak Tih pada Walid, dia kata memanglah, dia kata Hanafiah, syarak mengharuskan kita bermuamalat dengan orang kafir. Apa hukum berjual beli dengan orang kafir? Harus. Kita boleh bermuamalat dengan orang kafir, tetapi jangan bersahabat. Apatah lagi kita tahu si kafir itu dia makan makanan yang haram. Apatah lagi dia makan daging binatang-binatang buas. Kerana macam mana pun tabiat dia tabiat binatang buas. Dendam dia dengan kita, kencing dia kepada kita. Nak jelaskan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dah sebut dalam Al-Quran betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada kita khas binatang ternak yang Allah Ta'ala sebut dengan istilah Al-An'am, Al-Budna. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang Wali akan ceritakan lagi tentang nilai Al-An'am tu. Kena buka kitab Hayatul Hayawan. Tapi buat apa? Kita nak jelaskan di sini. Maknanya ialah apabila pengarang kitab ini meletakkan bahawa perut. Masalah apa perut ni? Punya perut inilah sama ada dia ni dia akan memberi tenaga. Takut-takut tenaga yang diberikan itu bukan tenaga yang manusia perlukan, tetapi tenaga binatang buas. Maka fikiran manusia, idea manusia, tindak tanduk manusia dah seperti binatang buas, dah tak ada keprimanusiaan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
عليهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.